Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini. Insya-Allah pada petang ini kita akan sambung perbincangan dosa besar yang ke-52 sebagai sambungan. Kerana pada minggu lepas kita telah baca tajuk ini. Dan pada hari ini kita akan sambung pada muka surat 360. Muka surat 360 iaitu Abu Sa'id berkata di situ. Kena ingatlah perbincangan kita ini sebenarnya berkait dengan isbal. Isbal ni maknanya mana pakaian tu dilabuhkan sebagai tanda kesombongan itu. Pakai labuh pakaian itu dengan sebab sombong. Dan kita kena ingatlah seperti mana yang saya sebut dalam muqaddimah sebelum ini, bahawa ini salah satu bentuk yang berlaku di zaman Arab Jahiliyah yang dilakukan oleh golongan-golongan bangsawan yang mana mereka sengaja melabuhkan pakaian itu. Bahkan setengah tu labuh tu sehingga hamba abdi mereka yang mengangkat pakaian, memegang pakaian mereka tu ketika mereka berjalan lah. Jadi nampak sangat tu kebesaran itu. Jadi perbuatan inilah yang telah disebutkan oleh Nabi sebagai perbuatan yang haram. Dikategorikan sebagai haram. Itu contoh. Jadi bila kita nak bawa hadis-hadis yang Nabi sebut tentang isbal ni dalam konteks kehidupan kita sekarang, kita kena tengok lah. Biasanya kalau zaman kita ni orang sombong ni dia tunjuk dalam bentuk yang macam mana. Kita tidak boleh buat begitu. Sebab sahabat Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar sendiri pakai labuh juga. Bila dia report pada Nabi, bila dia sebut, dia kata saya tak ada, saya memang biasa pakai gitu. Tapi labuh pun tidak seperti labuh Arab, orang-orang bangsawan Arab tu. Cuma labuh tu apa ni kita kata rapat di latar ni lah, nyesek di latar ni tak. Kita kata orang Arab, pemimpin Arab tu labuh sungguh. Nampak kebesaran. Jadi orang tengok pun nampak. Dia buat begitu dengan tujuan untuk berbangga, menyombong diri. Itu tujuan. Itu tidak boleh lah. Jadi apa sahaja perbuatan yang menunjukkan sombong, maka diharamkan oleh agama. Seperti saya sebut sebelum ni, kalau dia beli kereta besar, kereta mewah dengan maksud untuk menunjuk-nunjuk, itu berdosa lah. Perkara tu bukan secara mutlak juga. Dah dia ada duit, dah dia pun kuat bersedekah, cuma dia ada, tu tak ada masalah. Cuma kalau kita tidak ada duit, kita buat juga sehingga susah hidup kerana nak bermewah, susah jadi kerana nak tunjuk mewah, itu boleh jadi berdosa. Siapa terpaksa berhutang, susah kehidupan dengan semata-mata kerana nak menunjuk-nunjuk, itu tak boleh pula. Baik, sebagai sambungan, Abu Sa'id berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izaratul muslim ila nisfi syaq wala haraj aw la junaha fi ma bainahu wa bainal ka'bayn ma kana asfala min al ka'bayn fa huwa fi an-nar wa man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilayhi. Batas kain sarung ataupun batas pakaian seseorang muslim adalah setengah, yakni tengah-tengah betisnya, dan tidak apa-apa atau tidak berdosa apabila berada di antara setengah betis dan kedua mata kaki. Mana mata kaki ni maknanya sampai bawah buku lali tu lah. Tak apa lagi. Jadi pakaian yang melebihi mata kaki berada dalam api neraka. Dia pakai tu sampai ke peringkat rapat di lantai lah. Dia zaman jahiliah seperti yang saya sebut lah, sampai hamba dia yang memegang kain dia, tak ada hamba dia. Sampai peringkat tu.
Kerana sombong, kena barang siapa yang menyeret kain sarung dia ataupun pakaian dia kerana sombong, maka Allah tidak akan melihat kepada di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad-sanad yang sahih. Ini maksudnya dengan sombong. Kalau tidak ada perasaan sombong tu tidak jadi masalah. Enggak kita kalau pakai seluar tengah putih tidak logam. Ataupun kain tengah putih, jelah ada orang pakai gitu, dia nak ada. Saya tengok dia pakai seluar pun tidaklah tengah putih tapi atas pada buku lagi, dia pakai stocking, pakai kasut. Kita tengok nampak pelik, tapi tak apalah, dia pun tidak marah orang lain tidak buat begitu, cuma dia rasa lebih selesa gitu. Kita pakai kain labuh sangat tengah putih, dah kita nak buat boleh. Tetapi yang dilarang oleh Nabi siapa menyeret lantai dan sebagainya, hak tu kerana sombong. Dan sombong ni dia ada cara dia tersendiri mengikut zaman, mengikut keadaan masyarakat tu. Kalau tempat kita, saya tak nampak lah orang tempat kita tidak jadi, tak ada lah orang ni bila sombong pakai kain labuh. Tak ada tempat kita gitu. Dia ada dalam bentuk lain. Jadi bentuk tu pun tak boleh juga lah. Kira-kiranya bila orang tengok jadi orang nampak kita sombong, timbul fitnah atas diri kita. Kita tak boleh buat gitu. Ya. Pengantin tu ada tu nanti tu bukan pakai biasa hari tu ya tu. Tu tak apalah. Saya rasa hak tu dimaafkan. Dia bukan hak tu sebagai ayatnya ke luar biasa sikitlah. Cumanya kalau tanya saya lah, kalau lebih baik tidak begitu. Itu lebih baik sebab nampak sangat tasyabuh menyerupai orang tidak Islam tu. Tidak sunnah lah. Tu lebih baik tidak lah. Wak dia bazir orang pakai kau gitu ke kedai gitu. Dia kata ni pun ustaz untuk hari nikah ni. Hari nikah. Sebab tu saya kata kalau atas dasar muka raja sehari kan, ingat mudah kalau jadi raja. Sehari pun tak apalah. Nama pun raja sehari. Orang tak duduk atas gua tu nak hari. Duduk atas majangnya tu dah. Biarlah kita kata dah. Sekadar tu. Cuma kalau tanya saya lebih baik tidak lah. Kita ikut sunnah daripada setiap saat kita ikut sunnah. Itu lebih baik lagi. Tak perlulah hari tu kena tiru orang. Sepatut hari itulah paling kena jaga sunnah. Sebab bermula satu kehidupan lain untuk kita. Hari itulah sepatut kita ikut sunnah. Sungguhnya nak biar berkat. Tiba-tiba hari tu kita nak ikut pesen orang lain pula. Tak tepat bagi saya tu. Sebab hak kita duk bincang ni hak pakaian sehari hak kebiasaan. Kalau boleh elok lah. Tak usah lah. Lepas tu kalau pakai molek sepuluh skala tak boleh kau. Jadi kau berasa lagu mana. Tidak menasabah. Dia ada nak ikut orang lain tu. Jadi nampak sangat kalau buat gitu. Saya rasa pada waktu tu bukan pertimbangan sunnah tu. Lebih baik tak usah buat lah. Lebih baik tak usah buat gitu. Ialah labuh berjangui siapa budak akad. Kita tengok sekarang ni budak akad tu memang serupa dengan acara perkahwinan agama lain. Bagi saya sangat tidak sesuai. Silat-silat hari bulan boleh jadi hukum berat situ tu. Tu kena berhati-hatilah. Kita ngaji sunnah, duk ngaji tafsir, ngaji hadis ni, kita cuba. Bahkan hari perkahwinan tu yang sangat kita nak berkatnya sebenarnya sepatutnya. Hari itulah sepatut kita ikut sunnah biar cukup lengkap sebagai permulaan hidup kita. Lepas tu kalau lepas nikah pun tak payah main sunat lah. Dia tak ada tu. Sunat lepas nikah tak ada dalam agama kita. Tapi memang takut jadi kebiasaan agak memang jadi dah nampak tu. Jadi kemesti orang lain tak maya pun dia mai. Tak imeh tak maya pada tu imeh nikah nak hari. Apa jadi gitu? Tak kena tu. Jadi untuk dia seolah sunat tu. Bahaya tu bagi saya tu. Dia kalau tanya saya, kalau tanya kita lah, tak usah tanya lah. Kalau tanya ayat ni, tapi baik tak usah tanya. Saya kata bidah kalau tanya, tapi tak usah tanya lah. Kalau tanya saya kata bidah. Dah tu. Kalau siapa nampak gitu dalam. Jadi kemestian pula. Dia kata nak bersyukur, syukur tidak gitu cara dia. Jadi nampak macam buat satu ibadat lain pula dengan khusus sifat menentukan secara khusus tetap gitu. Tak boleh gitu. Tak boleh. Walaupun maksud baik, itu hal dia dengan Tuhan hal tu. Tapi cara tu memang jadi gitu dah selalu nampak tu. Sebab tu kena kawal lah.
Bila-bila jadi kau lama lagi jadi kebiasaan pula kan. Kadang-kadang sebab apa saya tengok ni sebab saya pun pernah jadi imam tu, kita larang tapi dia mau tak dengar. Ya lepas kita siapa bila lepas mai mak dia kata gimana sunat. Ya? Tak tahu. Sebab saya tak jawab tu. Tapi tentunya semai sunat 2 rakaat sebab mai tahiyatul masjid tu. Cuma niat lagu mana tak tahulah. Dia niat ke apa tu, tapi semaya 2 rakaat. Setiap kali mana selepas kahwin. Dan perkara tu boleh katakan berlaku gitu lah. Ya? Jemaah dengan isteri pun ada. Padahal yalah setengah-setengah kita tak gigi pun mai jemaah masjid. Mana jemaah dengan isteri tu jadi itu. Takut jadi kemestian. Bila jadi kemestian sesuatu yang tak ada asal. Waktu tu. Jangan buat dan kita ni kalau boleh masa kahwin itulah kita nak dirahmati seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sepatutnya kita orang Islam kena target gitu. Patut nak berkat, dia ada cara dia lah. Dia ada sebuah buku khusus tentang berkat, tebal 3 kali ni tebal. Tak apa, kalau habis ni kita baca tu dulu. Memburu berkat, bagus juga buku tu. Saya tengok memang cantik, menarik. Nak berkat sangat. Dia mari dari tebal lagi pada ni. Lapis tu lagi. Tu tebal. Memang saya baca tu menarik. Bagus juga buku tu. Mana Islam tidak larang kita nak berkat. Tu memang, tapi biar kena cara, biar hakiki, jangan main-main. Jangan tebuk-tebuk situ sungguh nak nampak maya. Lain tak pula. Jadi tak kena lagi tu. Dia kata ustaz ni tak kena belakang. Dak tu yang moyak tu bukan semua. Dia mau nak maya tahajud lagi kalau tak arah ke abu. Kadang-kadang orang kita ni benda-benda gitu ya, kalau kita lek dia akan jadi mesti sikit lagi. Bahkan kalau tak semaya tengok pelik. Tak semaya. Masalah dia 2 tu tidak semaya belakang mana ada tu. Pakak ambil gambar pula. Jadi kita tengok tu, ialah kita sekarang ni orang Islam ni kita kena nilai. Kan nikah tu sunnah besar Nabi. Nabi kata siapa dia tak senikah benci pada waktu. Rasa tak senang dengan perkahwin ni. Bukan umat aku. Ada juga orang tak senikah. Ada juga. Pokok Sufi misalnya dalam kitab-kitab dia. Bahkan dia berbangga. Tok guru dia 40 tahun nikah masih teruna. Dan isteri dia masih anak dara. Duduk bilik berhadapan pintu gitu, tapi bilik suku-suku. Dia bangga dalam kitab tak ada sebut. Apa tu kuatnya ibadat. Ada juga kat situ. Tak ada juga. Tapi hak tu tak kena nyakit pok kita tu ya. Kadang-kadang tidur juga jangan tidur bercokoh gitu. Dak bini dia tu orang sufi juga lah. Sama-sama gong. Sufiyah lah. Sufiyah. Tu sufi dengan Sufiyah. Tu saya sebut gong tu kira berlapik dah tu ada lagi kalimah berat tu. Kita kira ambil kira banyak perkara tu. Jangan pula kata kasar tadi. Sebut gong lah. Dia gong ni lebih ke NGO lah enggak. Orang kita baca enggak NGO. Saya pernah pergi kursus. Balik kursus berhenti depan masjid Telipuk. Satu bah lah orang Kelantan kita. Turun bah tu dia ada kain rental. Perjumpaan NGO. Di orang tua ni kita pun nak suka. Kita pun tak boleh baca. Dia kata ada juga perjumpaan apa-apa enggak-enggak dia tu. Dia baca enggak-enggak. Orang tua dia tahu apa. Ni apa-apa guru kafar dulu. Ke orang tua-tua. Ingat lagi masa kursus cerita belum kahwin. Teringat semua tu nakal semua dia. Dia tanya saya, dia kata ada juga dia perjumpaan enggak-enggak. Dia kata ada juga dia apa-apa enggak yang kita sagi lah pok kita ya. NGO ke NGO dia baca enggak-enggak. Hak ni pun lebih kurang saja. Ni kehawak geri ya. Tapi kalau kita baca pokok sufi ni kena ramai pok dia menganjur ke tidak kahwin. Bahkan semolek-moleknya kena jarak ke dengan kalau kahwin pun jarak ke hidup mana biar berpisah. Tak kena gitu. Tak kena gitu. Sebab tu Nabi kata man raghiba an sunnati falaysa minna. Sesiapa yang tak suka kepada sunnah aku bukan puak aku. Jadi sunnah Nabi ni itu satu contoh. Enggak sunnah Nabi dalam bab perkahwinan ni. Banyak tu. Kalau kita belajar hadis kita jumpa.
Jadi sepatutnya tu di segi pakaian. Kayak dulu orang kita bila sahaja ini kau pakai pelik tak sopo orang kape tu. Dia pakai sini tak apalah, dah lah kecil fit. Lepas tu sini macam kelambu tu dia pakai. Bagi tangan. Nampak tu. Dia pakai hot transparent, hot macam kelambu tu lah. Kadang-kadang jaga lagi. Kononnya cantik gitu. Tu. Kadang ustazah ada buat gitu. Kawasan abdomen dia tutup ke mana tu tapi fit lah. Ketat lah. Tapi orang ni nampak tu ni tangan ni. Patah atas kepala ni ada lah sikit dia letaknya. Jadi patah tu betul lah macam kata ni. Mana eret kain tu budak 2 orang eret tenor. Kau kecil ni lah eret. Tu bagi saya kalau siapa tak tu bagi saya lah jatuh ke haram tu. Tak boleh buat gitu. Tak usah lah. Apa dia nak ikut orang sangat tu? Kan nikah kita dengan tu email tu kita ikut Nabi dengan cara tu dok. Tu. Tiba-tiba hak tu tak sah pula. Aisyah radhiyallahu anha pernah zaman dia bila ada seorang perempuan nak kahwin mak kepada anak perempuan ni kan dia bawa pergi jumpa dia. Tiba-tiba pakai baju tadi lah jara ni di tangan. Tubuh ni abdomen ni tutup molek. Tiba-tiba jadi jara. Dia ikut fashion mana tu? Fashion orang kafir. Aisyah kata lagu ni pakai lagu neraka, wih lalu. Oh kita kalau kata lagu tu silap-silap kena paruk tu email gitu. Ni pakai alin neraka cuba kata gitu tu email. Sepuluh Aisyah kata. Maru. Tapi gitulah hakikatnya. Kena jaga kan. Hak ni pun hak kita duk bincang ni pun sebenarnya supaya kita ni tidak terjatuh dalam perangkap syaitan lah. Sebab kibr, mustakbir, orang sombong, dan orang yang sombong ni sebenarnya hak tu dia sinonim dengan syaitan. Syaitan ni dia rasa dia lebih daripada orang lain yang tak sujud kepada Nabi Adam tu. Bila Allah memerintahkan sujud pada sebab apa? Sebab dia daripada api. Nabi Adam ni daripada tanah. Api dengan tanah ni bagi dia lebih mulia api. Dia tak kira dah perintah Tuhan tu. Hak tu dia panggil sujud. Sujud tu sujud ihtiram, bukan sujud ibadat. Perintah ulama kata perintah Allah kepada malaikat, kepada iblis tu supaya sujud pada Nabi itu bukan ibadat. Sujud tu adalah merupakan perintah ihtiram, hormat. Sebab tu kita tak boleh buat lah ni hak tu. Hak tu khusus tu. Kita tak boleh nak hormat kalau sampai peringkat sujud, tak boleh. Boleh jadi rosak akidah kalau buat begitu. Baik. Ibnu Umar berkata, "Marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi idari istirkha, faqala ya Abdullah irfa' izarak." Farafa'tu thumma qala zid fazidtu fama ziltu ataharraha ba'du. Aku pernah lalu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kain yang aku pakai itu melorot ke mana meleret, labuh sangat. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Abdullah, wahai hamba Allah." Abdullah ni nama dia lah Ibnu Umar tu. Nama dia Abdullah. Naikkan, angkat kain sarung engkau tu. Angkat. Apa ni kita kata angkat kain engkau tu. Maka aku pun menaikkan kain sarungku, kemudian beliau bersabda, naikkan lagi. Maka aku pun menaikkannya menjadi lebih tinggi, dan sejak saat itu aku selalu bercermat semasa memakai kain sarungku. Cermat lepas tu kena beringat benar. Jadi inilah antara dalil yang bagi setengah-setengah itu kalau dia pakai jubah pun dia pakai agak sikat lah atas pada buku lali, setengah tu tengah tih atau bawah sikit pada tih tu. Ini antara jadi cuma itulah sebab tu saya sebut kita nak pakai ikut zahir gini pun tak apa. Cuma setengah-setengah ulama dia tengok keseluruhan maksud Nabi apa. Maksud Nabi tu apa? Sebab kalau labuh, kalau sikat kan, kalau pakai luar kita tak comel. Dia saya lah. Orang lain mungkin dia kata comel. Kita tak ikut tu. Tak apa, tak ada masalah pun. Dan saya pernah tengok sendiri lah orang pakai seluar tu sikat, pakai stocking, pakai semak dia noh. Tapi lah sikat doh. Kita tengok pelik. Dia mah hadir ni. Atas pada Pok Yahya lagi saya tengok. Dia tinggi lagi. Kita kata tak comel, tapi dia kata comel, dia hak tu dia ikut sunnah. Tak apalah, kita apa kita nak ikut zahir pun. Cuma kalau pandangan lain, larangan Nabi ni kalau sombong.
Kalau tak sombong tak apa gitu. Kalau tanya saya, kata ikut, tapi saya tak say gitu. Memang kita pakai kain pelekat pun labuh, tapi labuh pun tidaklah siapa perkat rapat lata. Kita rasa selesa, tak ada sikit rabuk perasaan sombong. Tu tak jadi masalah. Ikutlah tu. Baik, setiap orang yang memakai jubah atau celana yang hampir menyentuh tanah, maka orang seperti itu termasuk dalam ancaman yang telah. Ni dia ni sebab antar kita kena faham. Sebab tu bila kita baca kitab, kita baca kitab, contohnya penulis kitab ni apa ni Imam Zahabi sendiri lah. Mana dia ambil pandangan tu lah. Dia ambil pandangan yang mengatakan zahir hadis ni secara kita kata literal lah, kita kata secara teks tu. Jadi terserah pada kita. Cuma hak naknya ke dia maqasid dia. Kita kata maqasid, objektif dia ni adalah jangan sombong. Sombong ni sebab tu saya pernah sebut dalam siri sebelum ni. Sombong ni dia bermula dalam hati. Sebab kalau duduk dalam hati, dalam perasaan kita, orang tak nampak tu tidaklah besar sangat. Hak tu pun kena bersihkan dengan kata auzubillah, astagfirullah. Hak ni nampak titik tu biar keluar. Tergambar kesombongan pada pakaian, tergambar kesombongan pada kenderaan, pada umur. Kalau ada tu tadi, tadi bukan kerana benda tu ni diri nafsu. Tu maksud dia. Kena jaga lah. Baik. Cuba tengok dalam syarah ni. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, menurunkan pakaian melebihi mata kaki ada dua jenis, dia kata, iaitu orang panggil isbal dalam istilah hadis. Yang pertama, melakukan seseorang yang memakai pakaian labuh ni ada dua kemungkinan orang itu. Dua jenis lah. Yang pertama, boleh jadi dia melakukan kerana angkuh dan sikap sombong. Maka hal ini termasuk di antara dosa-dosa besar dan azabnya sangat pedih. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Umar bahawa Nabi SAW pernah bersabda, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Sesiapa yang menyeret pakaiannya, yakni melabuhkan pakaiannya kerana sombong, maka Allah tidak akan melihat padanya di hari kiamat. Yang dimaksudkan Allah tidak melihat di sini, Allah tidak akan memberi rahmat pada di hari akhirat. Sebut nyata tu khuyala kerana sombong. Jadi kalau tidak sombong, tak termasuk dalam ancaman ini. Daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, ni hak pakar dengan maksud sombong, nak tunjuk ke orang lah. Dengan maksud itu. Hatu lihat bahagian pertama ni. Satu riwayat daripada Abu Dzar Al-Ghifari, dia sebut, dia kata Rasulullah SAW pernah bersabda, Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 marrat. Faqala Abu Dzar, khabu wa khasiru, man hum ya Rasulullah? Qala al-musbil wal mannan wal munfiq sil'atuhu bil halifil kadhib. Kata Nabi SAW, ada 3 golongan manusia yang mana Allah tidak bercakap dengannya pada hari kiamat. Allah tidak akan melihat kepada mereka, dan Allah tidak akan membersihkan mereka daripada dosa-dosa, serta mereka disediakan untuk mereka azab yang sangat pedih. Abu Dzar berkata, mereka adalah orang-orang yang gagal dan akan rugi mereka itu. Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, mereka itu adalah orang yang menjulurkan pakaiannya sampai melebihi mata kaki. Orang itu yang pertama, maknanya isbalah, musbil, orang yang melabuhkan pakaian. Tapi kena ingatlah, kita kena tengok hadis lain, makna dengan sombong. Yang kedua, orang yang mengungkit kebaikan yang dilakukan. Ini pun kita bincang dah dalam kitab sebelum ni, dia panggil mannan ini. Yang ketiga, orang yang melariskan barang jualan dia melalui sumpah palsu. Dia bersumpah nak suruh orang beli barang, tabak, dia kata, kereta ni tak pernah accident pun, dia kata, tabak, dia kata, kita kecek atas masjid ni, anak beranak kita ni kenal lama, demi Allah, ikutlah. Mana dia guna kalimah-kalimah dalam bentuk sumpah.
Kalau Kelantan kan bertobat tu maknanya tak buat dosa, dia kecek ni tidak buat dosa masa dia kecek. Betul ni. Setengah-setengah tu dia kata kita kecek atas masjid ni. Dia ingat atas masjid tak boleh berlaut. Itu kalimah-kalimah yang difahami bahawa dia tu tidak berbohong, sedangkan dia berbohong. Tu tak boleh. Cuma yang dimaksudkan ni sumpah dengan nama Allah ni asal demi Allah. Taubat lillah dia kata. Bahasa Kelantan tu. Taubat lillah. Tu jalan tu nama Allah guna tu tak boleh. Dosa besar tu. Orang panggil berdusta atas nama Allah tu. Jadi 3 golongan ni dalam hadis ni sebut tidak akan dapat rahmat Allah. Allah tidak bercakap dengan dia, Allah tidak tengok dia, bahkan Allah menyediakan azab yang sangat pedih pada hari akhirat. Semua ni dikaitkan dengan sombong. Inilah jenis isbal yang dilakukan kerana sombong. Dalam kes ini terdapat ancaman yang sangat keras, iaitu Allah tidak akan melihat kepada pelakunya di hari kiamat. Allah tidak akan berbicara dengannya, dan Allah tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosa yang mereka lakukan, dan mereka dikenakan azab yang sangat pedih. Maknanya pak berat tu. Allah himpun serentak. Ni isyarat pada berat. Allah himpun serentak orang yang isbal, pakai labuh dengan maksud sombong, azab yang Allah kena pada dia. Pertama sekali, Allah tidak berbicara dengan dia, Allah tidak melihat kepada dia. Semua ni dengan arti pandangan rahmat. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membersihkan dosa-dosa dia. Dan yang keempat, Allah akan sediakan kepada dia azab yang sangat pedih. Jadi keumuman hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu ini dikhususkan oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka jatuhnya ancaman tersebut hanya ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan isbal kerana sombong. Hal ini dikarenakan kedua hadis tersebut mempunyai kesamaan dalam jenis perbuatan dan seksa ini. Sebab hadis tu bicara isu yang sama. Tiba-tiba ada hadis tu dikaitkan isbal dengan sombong. Ada satu lagi hadis, hak riwayat daripada Abu Dzar ni tidak secara umum. Dia panggil nas umum, tidak sebut kerana sombong. Tapi dari riwayat Ibnu Umar sebut kerana sombong, khuyala tu kerana sombong. Jadi maknanya hadis ni kita kena terima secara gabungan. Maksudnya hak talih tu sombong. Baik. Jenis isbal yang kedua, ni ayat kedua, tadi yang pertama, iaitu yang dilakukan bukan kerana sombong. Perbuatan ini hukumnya haram kerana dikhawatirkan perbuatan tersebut akan digolongkan ke dalam jajaran dosa-dosa besar. Kerana Nabi SAW mengancam dengan api neraka. Dalam kitab Sahihul Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, "Man asfala minal ka'bain minal izar fa finnar." Kain sarung yang melebihi mata kaki berada dalam neraka. Kita kena ingatlah hak ni dia walaupun kita kata tu kita syarah ni Syekh Utsaimin kata hak ni pun takut jadi dosa. Iyalah kalau bimbang, kalau tak ada langsung tu tak apa. Sebab saya nak bakar tak okey, kita kata saya nak bakar tak tahu ni hadis ni. Dia tahu. Mana dia faham kerana sombong. Enggak, dia tidak sombong. Kan Nabi tanya, kita bincang dia sebenarnya, apa pakai? Dia kata memang saya tak sedap, tak selesa pakai labuh ni, pakai sikat ni. Saya nak Umar pun gitu. Oh, kita ni pun ramai. Saya sendiri tak biasa pakai, kita tengok seluar sikat sikit was tak sedar. Tak ada sama-sama apa pun. Nak macam mana? Dia masalah pakaian ni sebenarnya kadang-kadang dia berkait dengan orang juga. Setengah orang tu pakai baju ketak, tengok pun tak ada gambar. Kalau dia labuh tak boleh lagi. Nak mana? Hak lelaki, hak Tino tu hak lagi berat lah. Baju adik dia pun ngomong. Tak boleh kira hak tu bagai kena masuk bilik kaunseling dah tu. Hak lelaki pun suka baju ketak sebuah ketak nak macam mana? Kita tak boleh. Seorang perempuan pernah saya tanya dia kena tangkap khaluat. Gu saya ya ikat dia, kita ju tanya ya. Bukan tanya ketak dah dia pakai luar. Kita tanya dia, kata awak ni pakai seluar, nak pakai lagu mana ketak kelima? Mudah ya, dia kata. Ustaz dia kata, bersupik kaki. Dia bersupik kaki. Siapa ketemu kita kata nak berok lagu pai kalah ni nak. Kau suka ada kita kata. Ya ada lah cara dia tu. Nak mana? Pebau nakal nampak.
Kita ni orang Islam kita ni kena ingat orang panggil Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, bila dia buat sesuatu dia akan ambil kira sesuai atau tidak dengan ajaran Nabi. Itu baru panggil Ahlus Sunnah. Sebab tu dia nama Ahlus Sunnah. Dia tidak kira fikiran dia tidak kira fashion. Itu nombor 2, nombor 3. Orang Islam ni kena ingat, orang Islam ni dia ambil kira juga fashion, dia ambil kira juga, tetapi hak tu duduk nombor 2 atau nombor 3. Fashion tu kalau bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan sunnah, bercanggah syariat, tersaudara ya fashion comel setara mana pun dia tak ikut. Itu panggil Ahlus Sunnah. Kalau tidak ahli sunnah. Atau dia ustaz nak panggil gapo tak apa tu. Fikir diri lah tu. Cuma jangan kata Ahlus Sunnah. Tu sifat orang Islam. Tidak memungkinkan jika hadis ini dikhususkan oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kerana keseksa yang diancamkannya berbeza, dan yang menunjukkan perbezaan terdapat di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bizaratul mu'min ila nisfi as-saq wala jarah." Atau qala la junah alayhi fi ma bainahu wa bainal ka'bayn, wa ma kana asfala min dhalik fa huwa fi an-nar, wa man jarra izarahu bataran lam yanzurillah. Kain sarung ataupun pakaian seseorang muslim adalah sampai setengah betis, pertengahan betis, dan tidak apa jika berada di antara setengah betis ataupun dengan kedua mata kaki. Kain yang melebihi dari mata kaki berada dalam neraka. Sesiapa yang menyeret kain sarungnya kerana sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya di hari kiamat. Jadi nampak banyak tersebut kerana sombong. Itu sebab dia ni. Itu sebab kenapa diharamkan itu. Jadi maknanya kalau tidak kira tu pun kira lain tak boleh jugalah. Nabi SAW membezakan antara orang yang menjulurkan celananya kerana sombong dengan orang yang celananya melebihi mata kaki. Akan tetapi jika pakaian dia menjulur tanpa ada unsur kesengajaan dan dia juga berusaha untuk menjaga dan mengangkatnya, maka hukum orang seperti ini dibolehkan. Di dalam hadis Ibnu Umar di atas bahawa Abu Bakar pernah berkata, "Ya Rasulullah, inna ahada syiqqai izari yastarkhi illa an at'ahada dhalik min." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lasta mimman yasna'uhu khuyala." Wahai Rasulullah, sesungguhnya sebelah kain sarungku melorot kecuali jika aku menjaganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Engkau bukan termasuk orang yang melakukan kerana sombong." Mana Sayyidina Abu Bakar pun ada juga, ada pakaian itu jadi labuh. Dia kata lagu mana? Sayyidina Umar begitu. Nabi kata, tak apa, tak termasuk dalam ancaman ini sebab mu tidak sombong. Maknanya kalau tidak sombong tak apalah. Tak apalah kalau tidak sombong. Jadi dia suka gitu. Tak apa. Supaya jubah misalnya dah. Memang kita tengok setengah orang tu dia pakai jubah, kalau dia beli labuh dia akan kerak. Pergi kerak kedai nak susah. Tak apalah dia suka gitu. Dia sombong ni tak? Kadang-kadang dia bukan pada labuh saja. Sikap pun nak ayat dia ikut sunnah. Mari gitu. Tak boleh betul tu. Kadang-kadang syaitan ganggu. Ni pun dia pakai labuh tapi tak ada maksud tu. Jadi hati-hati kita lah. Tapi kena tengok juga zahirnya. Kalau sekiranya Nabi sebut tu tidak dikesebut ni dikaitkan kerana sombong. Ada setengah Nabi sebut tu tidak dikaitkan dengan sombong. Tak boleh. Misalnya pakaian menyerupai orang kafir. Tu garis panduan secara umum. Mana menyerupai kafir, mana kita tiru dia. Hal tu tak boleh. Maknanya sehingga orang tengok tu tahu ni pakaian popok kafir ni gini ni. Sehingga dia kenali begitu. Tu tak boleh. Ataupun pakaian yang menunjukkan kepada pakaian orang agama, ahli agama lain. Tak boleh juga. Itu antara garis panduan yang perlu kita faham lah. Baik, seterusnya kita pergi pada bab yang seterusnya. Kalau ada apa-apa kemusykilan boleh kalau nak tanya. Dosa besar yang ke-53 mengenakan sutra dan emas bagi kaum lelaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Tetapi dan pakaian takwa itulah lebih baik. Jadi pakaian takwa. Takwa ni diibaratkan sebagai pakaian. Kenapa? Kerana takwa ni kalau mengikut Imam Malik, mana kita ikut apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Jadi larangan Allah tu dia ada dalam kehidupan kita, suruhan Allah juga ada dalam kehidupan kita. Kena tahulah kalau bab pakaian apa yang Allah larang kita pakai, apa yang Nabi larang kita pakai. Tak boleh.
Gitu ya. Padahal Nabi ni dari segi pakaian lu, wah sebenarnya Nabi pakai sahabat dia pihak tidak orang Arab pun dengan piyah tarbuh tu dengan pakaian Parsi dia pakai. Kalau pakaian itu pakaian biasa, bukan pakaian ahli agama. Dan pakaian itu dia kena ingatlah. Hak tak boleh menyerupai kafir tu sehingga jadi tukar. Kalau tengok kita menjadi was-was. Islam ke tidak? Jangan jadi gitulah. Kalau pakaian biasa tak apa. Misalnya pakaian bangsa, kalau mengikut ulama pakaian bangsa, tapi dia ada unsur menutup aurat, tak apa. Misalnya kita nak pakai pakaian sepoi Cina, tapi menutup aurat, tak apa tu mengikut ulama. Bukan pakaian ahli agama dia, pakaian masyarakat biasa. Nak kacing kot ni kan. Saya pun tak tahulah ni pakaian kita tak. Pakaian perempuan Jepun tu kan. Johnson misalnya. Dia gini asah dia tak kira lah. Asal ke bukan pakaian agama, kalau dia tu kira-kiranya menepati kehendak menutup aurat boleh. Apa dia panggil? Kimono dah atas belakang. Tu buat Jepun. Atas belakang. Katakanlah ada orang perempuan kita nak pakai kita, tapi dia pakai tudung. Tapi dia kena ajar jangan tutup kimono dia tu. Kau teruk rugi dia tu. Katakanlah letak atas belakang separaha tu. Contoh. Takut ada lah jenis gitu. Lagi tak apa. Cuma dia tak boleh belah lah pakaian tu. Ikut. Tak ada harga buat kita. Tak lah kalau ada jenis gitu. Ni apa-apa NGO lah ni. Sehari tak boleh sebab waktu di passenger nampak pusat tu. Kau nak tindak atas telekong tak jadi lah tu. Nak tindak atas jubah ke sehari. Orang nampak pelik dia ni putus harap pada aku orang kata gitu. Tu tak boleh. Kalau sehari tu boleh kata tak boleh lah. Sebab sehari tu passenger gitu. Kalau dia belik sampai tutup aurat dia tak apalah. Itu maksud saya. Tapi kalau sebab dia gini saya sebut tu. Sebab umumnya pun dia kalau bila kata sehari memang dia nampak pusat atau asal dia tu. Cuma orang Islam ni oleh kerana dia bangsa dia pakai sehari, tapi dia tutup aurat. Tu tak apalah. Bukan kali sehari tu dia naik atas kepala ni pula menutup aurat. Tu tak apa. Sebab saya kata asalkan menepati kehendak menutup aurat boleh. Aurat ni dia sebab tu dia istilah menutup aurat, bukan menutup kepala. Bukan menutup tubuh, menutup aurat. Jadi aurat ni bukan mana kulit nanti dia kadang-kadang bentuk tubuh aurat juga. Setengah orang ni dia silap faham. Dia pakai telekong tu kecil, baju ketat luar, dia bagi dia menutup aurat. Tu baut nakal dia panggil. Dia panggil pakaian balut nakal. Tak habis lagi tu bahasa Kelantan. Balut nangka. Baru habis. Enggak payah nak sebut tu dah. Kena sebut gitu. Bukan menutup aurat tu. Setengah-setengah tu akak kita pun nampak dia punya tengkuk dia. Tu tidak menepati lah. Jadi rugilah kita buat gitu. Tak boleh pahala. Sepatutnya boleh pahala tu. Kalau pakaian kita boleh pahala. Mana-mana. Perempuan-perempuan yang taat kepada Allah, tutup aurat tu, setiap masa dia boleh pahala. Sebab tu ulama kata perempuan yang tidak menutup aurat setiap masa dia boleh dosa. Kalau 8 jam sehari hijau 8 jam boleh dosa. Kali 40 tahun hijau. Na'udzubillah min zalik. Jadi isu aurat ni sebenarnya satu isu yang dianggap sensitif. Sebab tu dia tidak ada tajuk tu dalam forum perdana awak Islam. Tak ada. Ada bicara aurat. Tak boleh lah. Sensitif tu bagi orang tu lah. Sebab menteri pun tak tutup aurat ni. Menteri hak perempuan lah. Ataupun gitu. Saya tengok dalam satu siaran TV di Arab, di Mesir kalau tak silap, program agama dia panggil seorang tuan guru lah kiranya, syekh. Jadi tuan guru ni pakai jubah, pakai kepiah, orang alim lah. Jadi yang menjadi host kita tahu, host hari itu tu adalah seorang perempuan yang tidak menutup aurat. Pakaian dia tu tidaklah menjolok mata, cuma tidak tutup aurat kepala dia ni. Rambut gitu. Cuba tengok ni bagus dia ni. Saya kata bagus, tak ada tempat kita gitu. Jadi bila perempuan tu tanya dia tu, dia kata sebelum saya jawab tu saya nak awak tutup aurat dulu. Ya gitu. Dia pun baca hadis, baca Al-Quran senyap tu. Saya tak akan jawab. Jadi berlaku perdebatan perempuan tu. Jadi moga dia ingat ayat aku muka hadis awak tutup aurat. Baru saya jawab. Dia pun berusaha kepada perempuan tu secara langsung. Kalau buat begitu, tak apa sepatut kena buat begitu. Biar dia hormat sikit pada orang agama. Baru tahu. Tu.
Tak apa, kita tidak kerja dengan dia. Supaya Menawi kita kerja saja. Nak pecah awak ni. Kita cerita Menawi dia nak dipecat daripada pensyarah universiti. Pihak universiti kata, kita panggil dia mengaji, tapi dia pun tak ambil gaji. Kalau pecah kan tak sopo lah. Tu. Kena lagu tu. Nak sebut ke tak? Sebab live ada benda nak sebut. Saya sebut depan ni ni berlaku pada saya dan guru saya sendiri. Tak apalah lepas ni aku cakap takut apa Ustaz sebut. Sebut lah gitu kan. Dia kayak biasanya orang nak masuk TV ni, dia kena make up walaupun ringan-ringan pun tak apalah. Hak je buat tu siapa? Perempuan je buat. Jadi kita tengok ustaz-ustaz perempuan lah duduk buruh muka dia tu. Siapa gay kita tak si. Ada lebih kurang perempuan lembut. Jenis utang. Jadi siapa gay kita, tu guru kata, saya buat di rumah politik saya tak buat gini. Itu kita lari bodoh gitu. Kena buat gitu. Jadi orang panggil ustaz lain teh muka gitu kita clear lemah benda-benda gitu. Memang kita buat dia pun. Rumah kita bedak dia ya. Orang tino mula-mula ni kau dulu dia buat Tapi kalau suruh dia buat tapi benda gitu. Bagi saya lah, dia kena orang agama ni kena gitu. Dia ke perempuan mari duduk itu nak muka saya tak sesuatu. Kalau orang agama dia kena jaga. InsyaAllah kalau kita jaga barang-barang begitu, orang pun hormat pada agama, orang hormat pada sunnah. Kena gitu sebenarnya. Janganlah, sebab saya yakin kalau kita jaga agama Allah, Allah akan jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Bila kita jaga agama Allah akan jaga kita. Kadang-kadang terlintas jugalah. Ni saya tidak maksud nak kata kepada siapa-siapa, tidak ada sedikit pun maksud itu. Kadang-kadang Allah fitnah kita ni kerana kita sendiri. Kita tak jaga hubungan dengan perempuan. Allah fitnahlah kita dengan perempuan. Kita tak jaga harta kita dengan cara agama. Allah fitnah kita dengan agama. Cuba fikir. Kalau kita jaga semua, yahfazka. Allah akan jaga engkau. Tapi dah kita tak jaga. Sebab tu orang boleh fitnah kita dengan perempuan. Dah kita tak jaga. Sebelum kita fitnah, nampak bebas pergaulan perempuan. Kalau kita jaga semua, payah kalah tu orang nak buat tu. Dah kita tak jaga. Kadang-kadang orang difitnah dengan perempuan tu, cuba tengok kehidupan dia sebelum tu. Longgar. Dia tidak kejap bat. Bila kena kata, padahal pun setengah orang yang kenal dia. Saya malah sebutlah. Tapi kan, begitulah. Sebab tu berdasar pada hadis, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, jaga agama Allah. Allah akan jaga. Sebab tu kalau kita jaga harta kita dengan cara agama, Allah tidak akan fitnah kita dengan harta kita. Kalau kita jaga hubungan kita dengan perempuan, insya-Allah Allah jaga kita. Allah mana susah nak berlaku fitnah kita dengan perempuan. Insya-Allah. Kita yakin tu gitu. Tapi dah kita tak jaga, fitnah. Gitu. Ni orang politik kena jaga semua ni. Sebab kadang-kadang orang nak jatuh dia guna perempuan. Banyak ke berlaku. Banyak berlaku kan? Tu. Gitulah.